Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali kita ke Apa Dia Channel. Minggu ini saya akan berkongsi tentang apa yang perlu dilakukan oleh seseorang pekerja sebelum membuat aduan ke Jabatan Tenaga Kerja. Contoh kes adalah tentang pemberhentian yang tidak adil oleh majikan. Saya juga akan kongsikan beberapa peringatan atau the do's and don'ts semasa anda melalui proses ini. Pemberhentian kerja boleh menjadi satu pengalaman yang sukar tetapi penting untuk kita bertindak dengan bijak sebelum mengambil sebarang tindakan lanjut. Mari kita lihat 5 langkah yang perlu diambil. Langkah pertama ialah menyemak semula kontrak pekerjaan anda. Pastikan anda memahami sepenuhnya terma-terma penting seperti tempoh notis, sebab-sebab sah untuk pemberhentian serta apa-apa klausa lain yang berkaitan. Semak setiap klausa dalam kontrak anda dengan teliti. Fahami hak anda di bawah Akta Kerja 1955. Catat sebarang perbezaan antara tindakan majikan dan apa yang dinyatakan dalam kontrak pekerjaan. Jangan abaikan butiran kecil dalam kontrak kerana ia mungkin memainkan peranan penting dalam kes anda. Jangan bertindak secara terburu-buru tanpa memahami hak anda sepenuhnya. Langkah kedua ialah mengumpul semua dokumen sokongan yang boleh digunakan sebagai bukti. Ini termasuk kontrak pekerjaan, surat pemberhentian, surat amaran jika ada, email atau mesej daripada majikan melalui medium komunikasi yang tersedia. Kumpulkan semua dokumen penting secepat mungkin, simpan email atau mesej yang berkaitan dengan pemberhentian, ambil gambar atau buat salinan bagi setiap dokumen yang anda ada. Jangan sekali-kali hilangkan atau buang dokumen penting yang boleh digunakan sebagai bukti. Jangan buat perubahan atau ubah dokumen kerana ia boleh menjejaskan kesahihan bukti. Langkah seterusnya ialah merujuk kepada pegawai buruh, pejabat tenaga kerja atau Kementerian Sumber Manusia untuk mendapatkan nasihat mengenai tindakan majikan anda. Dapatkan pandangan daripada mereka yang lebih pakar seperti peguam atau pegawai tenaga kerja. Fahami proses undang-undang sebelum memulakan aduan rasmi. Tanyakan jika ada sebarang alternatif kepada proses aduan formal. Jangan buat keputusan tanpa mendapatkan nasihat yang jelas terlebih dahulu. Jangan menganggap semua tindakan majikan adalah salah tanpa bukti yang kukuh. Sebelum meneruskan dengan aduan rasmi, cuba untuk berbincang semula dengan majikan anda. Kadang-kadang, rundingan boleh menyelesaikan isu tanpa perlu ke Jabatan Tenaga Kerja. Cuba rujuk semula kepada majikan untuk menyelesaikan isu secara baik. Berbincang mengenai kemungkinan pampasan atau penyelesaian lain yang adil. Jangan menuduh majikan dengan emosi tanpa bukti atau fakta yang jelas. Jangan tutup pintu kepada perbincangan atau rundingan kerana ia mungkin menyelesaikan masalah dengan lebih cepat. Apabila anda telah membuat keputusan untuk meneruskan aduan, terdapat beberapa perkara yang perlu dan tidak perlu anda lakukan semasa proses ini berjalan. Sentiasa bersifat profesional dan hormat semasa proses aduan. Berikan maklumat yang jujur dan tepat kepada pegawai buruh. Pantau perkembangan kes anda secara berkala kepada pejabat tenaga kerja. Jangan sebarkan maklumat mengenai kes anda di media sosial atau dalam kalangan rakan sekerja kerana ia boleh menjejaskan kes. Jangan abaikan komunikasi dengan pihak berkuasa atau peguam yang mengendalikan kes anda. Jangan bersikap agresif atau emosional kerana ia boleh memberi kesan negatif kepada kredibiliti anda. Saya harap video ini memberi manfaat kepada anda yang sedang mengalami situasi ini. Seterusnya, jika anda suka konten seperti ini, jangan lupa subscribe, tekan butang loceng, like dan komen dan share kepada rakan-rakan anda yang mungkin dapat menimba beberapa ilmu daripada video ini. Sehingga berjumpa lagi dari Apa Dia di episod yang akan datang.